Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni 27 hari bulan 3. Genap hari ni 7 bulan umur baby saya. Dan genap juga hari ni 7 bulan saya baru lepas bersalin. Macam tu Okey, hari ni saya nak ceritakan pengalaman saya bersalin anak yang kedua. Bunyi burung. Sorry kalau ada bunyi latar belakang bunyi burung ke apa. Okey, sebenarnya saya kena bersalin anak saya 30 hari bulan 8. Kira macam nak dekat hari merdeka lah macam tu. Tapi seminggu sebelum tu saya kena buat check up yang terakhir lah. Okey, masa tu saya buat dekat hospital, satu klinik ni. Memang klinik tu khas untuk orang bersalin. Klinik tu tak besar, kecil je. Tempat sama saya bersalin anak yang pertama. So, seminggu sebelum tu, saya serahkan diri saya untuk buat check up yang terakhir. So, yang terakhir tu, doktor check sekali dengan pembuka. Tempat laluan baby tu lah. Kiranya dia nak check lah, nak tengok dah buka ke belum, ada tanda-tanda ke tak kan. Walaupun masa tu tak ada rasa sakit apa-apa. Tapi memang yang sulung pun sama juga, seminggu sebelum nak bersalin, dia akan check. So, masa tu hari Isnin. Hari Isnin 26 hari bulan 8, saya pun pergilah cek. Pergi cek, lepas tu doktor cakap masih lagi tak ada buka jalan lah. Masa tu sikit lah, dalam setengah meter macam tu lah. So, okay, dah cek semua, okay, complete. Doktor bagi nasihat yang kalau ada rasa sakit, contraction tu lah, lepas tu ataupun keluar darah ke kan, ataupun air ketuban keluar, boleh datang semula. So, masa hari Senin tu, lepas dah buat check up dekat Shah Alam, tak balik rumah lagi, saya terus pergi shopping lah kononnya. Pergi Ion. Tapi tak beli barang apa-apa. Okay, pergilah kat Ion tu. Sampailah Zohor. Okay, sampailah Zohor. Lepas tu makan kat situ. Makan nasi kukus. Lepas makan nasi kukus tu, terus balik. Dan macam biasalah, tak ada rasa apa-apa respon. Tiba waktu malam lepas isyak tu, dah ada rasa sakit. Tapi sakit dia tak macam anak sulung. Sakit yang macam anak sulung, dia rasa sakit kuat. Jadi ni macam rasa sakit dia macam biasa-biasa je. Tapi tanda contraction tu dah ada. Macam 5 minit ni kan, memang ada. Tapi tak kuat. Macam kita boleh tahan lagi. Masa tu saya lepas isyak sepatutnya nak kena makan. Tapi disebabkan ada contraction tu sakit, saya macam nak makan tu tak ada rasa selera. Saya rasa macam tak boleh nak makan lah, tak lalu lah, tak selera lah. Okay. Lepas tu tahan sakit perut tu sampai tertidur. Sampai tertidur lah, ngantuk kan dah. Yelah lepas isyak tu. Lepas tu sampai pukul 11, 12. Layan dia punya sakit tu sampailah ke pukul 4 lebih ke pukul 5 lebih macam tu. Kejut suami lah kan. Kejut suami, cakap dengan dia ada rasa macam tanda-tanda nak bersalin lah. Sebab sakit perut kan, daripada malam tadi tak boleh tidur. Dia tidur tapi tak nyenyak lah kan, sebab sakit perut. So, suami pun cakap, okay, kita siap-siap, kita pergi klinik semula. Sampai pukul 7 lebih baru gerak ke Shah Alam. Sampai sana dalam pukul 8 lebih. Dan terus masuk dekat labor room, cek pembukaan rupanya dah 6 cm. Okay, lepas tu doktor terus dia pasang jantung baby, CTG, macam tu lah dekat perut. So, masa tu tiba-tiba dia rasa macam nak terberak. Macam nak terberak pun ada, macam nak terkincit pun ada semua. Dekat bilik labor room tu nak ke tandas tu tak adalah jauh, just dalam 10 langkah macam tu. So, nurse bagilah saya pergi ke tandas. Pergi tandas lebih kurang dalam 10 ke 15 minit. Nak keluarkan, kata keluarkan najis lah, okay. Sebab macam nak terberak. Tu tapi macam mana tak ada rasa nak keluar pula masa dah sampai kat bilik air. Tapi memang ada rasa sakit perut macam nak berak. Tapi keluarlah, terkincit jugalah. Dalam 10 minit ke 15 minit macam tu, terus baring balik semula dekat katil yang nak bersalin tu lah. Kan, baring balik, lepas tu doktor check dah 10 cm. So, teruslah bersalin. Keluarkan baby tu. Saya pun cakap, cepatnya. Macam tak sangka benda tu cepat berlalu. Masuk dalam labor room tu pukul 8 lebih. Lepas tu, okey, saya pun terus bersalin macam biasa. Saya bersalin secara normal. So, saya push sekali teran untuk keluarkan kepala dia. Kali kedua saya bersalin, ada rasa tau.
dia punya laluan baby tu nak keluar. Ada rasa. Yang pertama tak ada rasa sebab first time kan. Push yang kedua seluruh badan dia macam tu lah. Doktor akan tarik sikit, dia pusing. Memang rasa. So alhamdulillah pukul 9.30 macam tu keluarlah anak saya nombor 2 tu. Syifa nama dia. Saya kena jahit sikit dekat bawah tu bagi cantum tu nampak cantik lah. Okay. Lepas tu saya masa tengah jahit tu memang ada rasa sakit perut tau. Walaupun doktor dah keluarkan uri semua, dah settle, tinggal nak jahit je, tapi masa tu ada rasa sakit. So macam sakit perut, nak beranak lagi macam fikir. Ya takkan dalam perutnya ada seorang lagi kan. Macam masa scan nampak seorang, takkan ada lagi kan. Sebab sakit dia macam sakit contraction. Okay. Dia sakit macam menekan, lepas tu dia hilang. Tu tekan, tapi ini kerap macam seminit ke seminit ke seminit. Masa tu macam memang ya Allah, rasa macam ya aku ni ada dalam perut ada orang lagi ke tak ni. Nak cakap dengan doktor macam serba salah. Macam Allahu Akbar. Diam je lah kan, tahan je lah. Tahan. Okay, doktor pun settle dah habis jahit semua. Duduk dalam labor room tu. Sepatutnya saya lepas jahit terus gali ke ward kan. Tapi saya tak galikan sebab saya cakap dengan doktor saya terlalu letih. Doktor cakap awak stay sini dulu, nanti dah okey baru kita pindah ke ward. Masa saya seorang dekat dalam labor room tu, tiba-tiba rasa macam keluar darah. Segelumpuk macam besar tangan ni macam keluar. Macam apa benda tu kan. Tapi diam je lah. Lepas tu tahan lagi, keluar lagi. Allah Akbar, dah 2 kali lah ni. Lepas tu sekali tu mungkin suami dah settlekan azan. So suami pun masuk bilik labor room nak tengok keadaan saya. Masa tu saya minta suami tengokkan saya punya dekat belakang badan saya. Saya tak boleh bergerak masa tu, memang betul-betul letih. Kenapa saya letih? Sebab saya last saya makan tu semalam je kan. Yang makan nasi ikus tu je saya makan. Lepas tu sampai ke petang ke malam tak makan-makan. Pagi tu suami ajak makan pun saya tak nak sebab tak selera dah. Okay. Macam letih lah badan tu. Lesu. So tak boleh nak bergerak banyak semualah. Lepas tu saya macam hati saya macam ya Allah, ni ujian apa yang Allah bagi ni kan. Sebab yalah Allah dah mudahkan kita bersalin. Lepas tu tiba ada benda lain. Kita tak tahu benda tu sebab tak pernah terjadi pun. Dan tak pernah research pun benda tu. Research maksudnya lepas bersalin apa yang berlaku tak ada. Saya tak pernah research. Macam pernah dengar cerita tapi tak pernah ambil tahu. Okay, lepas tu suami saya tengok kat belakang badan saya, rupanya ada darah banyak. Lepas tu suami saya macam terkejut, dia terus panggil nurse. Dia panggil nurse, panggil doktor lah semua. Diorang datang, diorang macam banyaknya kan. Diorang terus tukar pad, tukar cadar semua sebab memang tumpah darah banyak. Okay, saya pun tak tahu itu tumpah darah. Later. Okay, sambung balik semula dekat sini. So tadi ada gangguan sikit kat luar. Okay, lepas tukar semua pakaian, cadar dengan pad semua tu dah tukar. Doktor cek balik semula tempat jahit dan dijahit lagi kali kedua. So macam tahan sakit lah. Okay, masa doktor tengah jahit, masa tu ada masih sakit lagi, tapi tahan. Dan tangan dah mula cucuk jarum untuk sambung air lah. Masa tu saya punya darah pun memang betul-betul drop. Lepas tu, lepas dah habis settle jahit, saya terus rehat lagi dekat atas katil labor room tu. Tak gerak-gerak ke mana-mana lah. Maksudnya tak transfer ke ward lagi. Lepas set kali kedua tu tak ada rasa kurang. Sakit dia macam biasa sama je. Sampailah pukul berapa pukul 1 macam tu. Tapi suami still masukkan makanan ke dalam mulut sebab masa tu ada rasa lapar. A few inches later. Tadi dekat depan ada orang basuh baju. Kita sambung dekat dapur pula. Okay, masa lepas Zuhur tu saya cuba untuk kuatkan diri. Saya dah transfer dekat ward. Perjalanan nak ke ward tu saya just baring je. Lepas tu tak silap saya, setiap dalam 10 minit diorang akan cek darah sebab nak tengok kedudukan darah kita okey ke tak masa tu lah. Okay, lepas tu masa pukul 2 lebih ke 3 lebih macam tu, saya pun tak ingat dah. Doktor datang bilik nak cek dan doktor minta saya duduk nak tengok keadaan saya macam ni okey ke tak. Dan doktor kata lepas duduk terus cuba berjalan ke bilik air.